Assalamualaikum, selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini saya nak belanja satu video berkaitan dengan bercerita tentang satu nisan kubur. Nisan kubur yang awalnya adalah kayu nibung dan akhirnya bertukar menjadi batu. Dan kerap menjadi cerita orang bahawa mengatakan bahawa kubur ini adalah kubur keramat. Sejauh mana ia keramat, sama-sama kita dengar. Stay tune, Ardi Said Channel. Okey, sebelum saya bercerita tentang kubur ni yang boleh bertukar menjadi batu, hasil dapatan saya bercakap dengan ramai orang, bertanya dengan ramai orang dan sedikit pembacaan saya, maka saya dapatkan kupas di sini. Dan saya ingin juga bercerita tentang pengalaman saya lagi kecil, semasa kecil, melihat nisan ini yang bertukar menjadi batu. Jadi sebelum itu suka saya nyatakan bahawa lokasi ini ialah di Kampung Muara Tebas. Kampung Muara Tebas letaknya di Jalan Bako. Boleh dihubungi menggunakan jalan air dan jalan darat sekitar 20 ke 30 km dari pusat Bandaraya Kuching. Bercerita tentang kubur ini tadi, nisan kubur ini, itu semasa saya lagi kecil. Saya lahir di sini, waktu ini umur saya 50 tahun. Waktu lagi kecil memang kawasan ini kawasan permainan saya, jadi saya pun tahu serba sedikit perkembangannya berdasarkan cerita ada orang-orang yang terdahulu daripada saya, orang tua, pengalaman mereka. Mungkin mereka pernah mendengar cerita daripada orang yang terlebih dahulu daripada mereka. Jadi sebenarnya kawasan di sini dahulu adalah masa saya masih kecil, saya masih sempat melihat longgokan nisan kubur yang diperbuat daripada belian, kayu belian dilonggok. Dan ada juga saya melihat satu dua kubur. Saya dapat membayangkan bahawa di sini adalah tapak perkuburan. Tapi hari ini semua ini tidak ada lagi. Yang tinggal adalah kubur ini saja. Nisan kubur ini saja, yang satu-satunya ini. Dahulunya kawasan ini memang banyak hutan, selepas itu. Dan saya masa kecil juga saya melihat nisan kubur ini tinggi, kemudian saya melihat dia rendah. Dulu dia tidak disimen di tepinya. Lepas itu disimen lagi, lepas itu proses jalan raya datang, jadi ya seolah-olah nampak jadi sama rata dengan jalan raya. Bercerita tentang semasa lagi kecil, dahulu apabila disebut nisan ini sebagai nisan yang keramat, oleh kerana ia bertukar dari kayu nibung bertukar menjadi batu, ramai yang menganggapnya keramat. Jadi ramailah waktu itu, saya masih kecil, kalau tersilap saya, yang datang ke sini bukan sahaja dari Muara Tebas, malah dari luar Muara Tebas, dari luar Kuching, Semarahan yang datang di sini. Mereka datang sini hendak melepaskan niat. Mungkin mereka mengatakan ada anaknya sakit tadi, lepas tu berdoa. Ada mereka sebelumnya anaknya sakit, lepas tu dengan berniat di sini menaburkan duit siling, menaburkan beras pulut, meletakkan sirih pinang dan rokok apung waktu itu. Jadi selepas itu anak mereka yang sakit tadi jadi sembuh. Jadi seolah-olah mereka percaya dengan benda ini. Dan ada juga yang mengatakan bahawa anak mereka tidak pandai sekolah ini. Apabila nak lepaskan niat tadi, anak mereka berjaya, mereka lepaskan niatnya di sini dengan menabur wang siling. Saya pun sempat kutip wang silingnya waktu itu. Maklumlah kita lagi kecil. Saya pun sempat melihat. Saya melihat apabila ada taburan wang siling, saya ambil. Yang rokok itu saya tak ambil lah, yang beras itu saya tak ambil, semua siling. Bukan sekali, malah berkali-kali saya melihat. Dan hari ini pun kadang-kadang kita melihat dia dililit dengan kain kuning. Tahun baru Cina saya lihat dia dililit. Siapa yang melilitnya saya tak pasti. Dan terdapat juga duit siling 10 sen, 20 sen yang masih diletakkan di situ. Tapi tak ambil lah sebab budak sekarang kalau lihat sen tu tak pandang sangat. Jadi itu kisahnya lagi kecil. Dan berkenaan dengan kawasan ini, kawasan kuburan tadi, seperti yang saya katakan, apabila saya bertanya dengan orang kampung, orang yang lebih tua, memang benar kawasan ini kawasan tapak perkuburan. Dan selepas itu pembangunan demi pembangunan tidak lagi berkubur di kawasan ini. Siapa yang mempunyai kubur itu tidak juga dinyatakan sebab ia dah terlalu lama. Kemudian kubur ini berpindah ke kawasan belakang Tepekong, jadi sehingga sekarang lah. Jadi itu serba sedikit tentang
latar belakang di landscape di kawasan semasa saya masih kecil, pengalaman saya masih kecil. Jadi cerita tentang keramatnya ini sejak saya menulis dalam rencana untuk akhbar utusan Sarawak waktu itu, dan juga untuk rencana majalah Mastika sekitar tahun 96, 97, 98 kalau tak silap saya masih ada keratannya. Jadi waktu itu untuk proses menulis saya mengambil bertanya dengan ramai orang seperti yang saya katakan tadi, antaranya arwah penghulu Haji Ramli bin Usop, arwah penghulu Haji Ramli bin Usop, arwah Haji Jarawi bin Usop, yang saya anggap waktu itu antara kelompok orang yang tua, orang yang paling tua di kampung yang boleh saya rujuk. Jadi antaranya juga ialah arwah Nek Mawang, Nek Haji Sotun pun, dan Haji Aliada Mawang, yang menceritakan tentang mereka pun mendapat cerita ini daripada orang terdahulu. Entah berapa tahun mereka cuma mendengar cerita dan disambung-sambung balik. Tugas saya hanya menulis untuk diterbitkan dalam akhbar dan majalah begitu. Jadi ada dua versi selepas ini saya sambung balik. Ada dua versi ni cerita ni. Satu versi menyatakan bahawa kubur itu milik seorang lelaki, dan ada versi kubur itu mengatakan milik seorang wanita. Dari dapatan-dapatan yang saya perolehi dari orang kampung, orang tua-tua yang saya maksudkan tadi, kubur ini milik seorang perempuan yang bernama Hajah Jamaliyah, Hajah Jamaliyah ini digambarkan sebagai seorang yang baik, berbudi bahasa, seorang wanita yang baik, mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. Kerana waktu itu bahawa tidak berlaku peperangan, memang banyak kerap dikata orang penyamun selalu potong kepala waktu itu. Jadi ilmu kebatinan seolah-olah satu kemestian bagi mereka. Ilmu kebatinan itu memiliki ilmu kebatinan, satu kemestian bagi mereka untuk mempertahankan diri, seperti ilmu kebal dan sebagainya. Jadi Hajah Jamaliyah ini tadi mempunyai ilmu kebatinan itu tadi, ilmu kebatinan, dan mempunyai sifat budi bahasa yang bagus. Dan saya selalu menggambarkan apabila seorang wanita yang bagus, cantik, mempunyai sikap yang baik macam itu, saya terus menggambarkan macam Masuri. Jadi balik ke cerita ini tadi, dan dia meninggal pada waktu itu. Dia bukannya asal dari Muara Tebas, tidak disebutkan dia asal, dia adalah pedagang. Dahulu sebenarnya, untuk pengetahuan kita semua, Muara Tebas ini bukan disebut Muara Tebas, ya Kuala Tebas. Sekarang jadi Muara Tebas. Muara Tebas adalah satu jalan untuk masuk ke Kuching, ke pusat Kuching untuk perniagaan. Dulu pedagang-pedagang datang ke Kuching, datang ke Sarawak melalui Muara Tebas selain daripada Muara Sentubong. Muara Tebas dijadikan laluan utama mereka. Dan untuk datang ke sini bukannya dari negara kita, China, Indonesia, Arab pun ada, dari Saribas, dari dalat kawasan itu, di sekitar kita Kuching, tak masuk ke Kuching, mereka melalui Muara Tebas. Jadi apabila nak balik selepas berniaga, mereka akan singgah dulu di Muara Tebas dan memerhati keadaan laut. Jika laut itu bergelora, laut anginnya tidak sesuai untuk pelayaran, dahulu tidak ada enjin, mereka berlayar. Jadi mereka akan singgah di Muara Tebas, bermalam di Muara Tebas, dan akhirnya nanti akan menjadi sebuah perkampungan di situ, kerana ia penempatan sebagai persinggahan mereka. Begitulah kisah Hajah Jamaliyah tadi. Hajah Jamaliyah tinggal di situ waktu itu, sementara nak menunggu nak balik, tiba-tiba dia meninggal dunia waktu itu dan dikuburkan, dikebumikan di situ. Jadi untuk sebagai tanda tanda kuburnya, nisannya, jadi diambillah batang nibung yang hanyut begitu saja, lalu dipacakkan di situ, dan lama-kelamaan ia bertukar menjadi batu. Sehingga ke hari ini. Ini yang menyebabkan ramai yang mengatakan waktu itu, masyarakat setempat mengatakan bahawa nisan tadi bertukar menjadi batu, menjadi satu buah mulut. Mereka bukan saja yang stay di situ, yang tinggal, malah terkenal di antara pedagang-pedagang itu, cukup terkenal. Jadi apabila lama-kelamaan kisah
keramat itu seolah-olah keramat menjadi batu, bertukar menjadi batu, ialah seolah-olah menjadi keramat bagi penduduk di situ. Lalulah didengar oleh satu kumpulan daya dari mana tidak dinyatakan. Menurut cerita ni tadilah, cerita orang tua, kumpulan Dayak lebih kurang sekitar 4 ke 5 orang, 4 ke 5 orang menggunakan perahu. Dulu tak ada enjin, mereka menggunakan perahu berkayu dan mengambil, menampas nisan tersebut menggunakan parang, dan mereka berjaya mengambil sebahagian daripada itu dan mereka bawa balik. Sewaktu balik itu tadi mereka didapati mati lemas. Perahu mereka karam dan mati lemas. Walaupun waktu itu dikatakan airnya cetek. Ini menjadikan kawasan Kubo ini menjadi lebih menjadikan kekeramatan nisan ini semakin meluas dalam kalangan masyarakat setempat pada waktu itu. Itu cerita tentang satu versi Hajah Jamaliah yang mempunyai tadi. Jadi ada lagi satu versi yang menyatakan ia adalah milik seorang lelaki keturunan raja kerajaan Santubong waktu itu. Kerajaan Santubong. Ini yang saya nyatakan bahawa mungkin dalam kalangan kita, terutama generasi muda, tidak perasan bahawa wujudnya kerajaan Sarawak kuno, yang waktu itu kita tidak didedahkan sebagai seorang pelajar. Saya pun tak tahu. Kalau boleh, mungkin bagi mengkaji sejarah, penulis buku dan yang berkaitan dengan sejarah Sarawak, boleh membuat kajian wujudnya kerajaan Sarawak kuno, iaitu kerajaan sebelum pemerintahan Brooke. Kerana kita di sekolah hanya didedahkan dengan kerajaan pemerintahan Brooke. Kita tidak tahu lagi kerajaan sebelum itu. Maknanya kita ada kerajaan sebelum itu. Saya pernah terbaca dalam buku Datuk Sanip, kalau tak silap saya, mana saya terbaca artikel bahawa dahulu ada 5 kerajaan yang dikenal pasti, iaitu kerajaan negeri Sentubong, kerajaan negeri Kota Semarahan, kerajaan negeri Saribas, kalau tak silap saya. Yang ada 5 yang tidak didedahkan kepada kita generasi muda. Ini bermakna bahawa kubur itu bukan sahaja wujud semasa kerajaan Brooke, malah wujud sebelum lagi kerajaan Brooke. Betapa lamanya kubur nisan ini tadi. Jadi berkenaan dengan ada yang menyatakan kubur lelaki, pernah juga saya terbaca satu buku kerajaan Sentubong, tidak panjang notanya, tidak panjang artikel berkenaan dengan nisan ini tadi. Jadi disebutkan bahawa belayalah lelaki itu tadi, keturunan raja, orang yang baik-baik. Kemudian dia singgah di Muara Tebas. Di Muara ini, lepas ini saya ceritakan bagaimana Muara Tebas mendapat nama. Jadi saya nak sambung ke situ. Singgah di Muara Tebas, kemudian dia meninggal dunia. Dan dikuburkan, dikebumikan di situ. Dan caranya untuk sebagai tanda kuburnya tadi juga diambil nisan yang hanyut itu tadi, dipacakkan di situ. Jadi ceritanya sama dengan milik Hajah Jamaliah dan si lelaki ini tadi. Kekeramatannya sama juga, cuma berbezanya ada lelaki dan wanita. Okey, balik ke bagaimana Muara Tebas mendapat nama. Saya selitkan di situ. Waktu itu Muara Tebas seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya ceritakan, Muara Tebas merupakan kawasan persinggahan. Kawasan persinggahan untuk sebelum pedagang-pedagang ini berlayar balik ke tempat negeri mereka. Jadi oleh kerana kawasan ini hutan pada waktu itu, mereka menebas dengan menggunakan parang untuk meluaskan kawasan itu. Perbuatan mereka menebas tadi disebut tebas. Jadi dan kedudukan Muara Tebas pada waktu itu, Kuala, bukan disebut Muara waktu itu, disebut Kuala. Jadi Kuala Tebas digabungkan Kuala Tebas dan sekarang disebut Muara Tebas. Dan siapakah yang mula memberi nama itu Muara Tebas, tidak ada dijumpa dalam tulisan saya, sebab ada orang yang saya tanya waktu itu menceritakan bahawa mereka lagi kecil pun sudah mengetahui bahawa nama ini adalah nama Muara Tebas. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan kekeramatannya tadi. Hari ini kita lihat kawasan ini masih berpagar seperti ini untuk mengelakkan kecurian, kerana sebelum ini, kalau tidak salah, dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini ada sekumpulan remaja datang pada waktu petang, potong benda ini
dan JKK di Kampung Muara Tebas mengambil satu sikap untuk menjaga warisan, maka dipagar seperti yang kita lihat sekarang lah. Jadi ia menjadikan satu bahas sejarah warisan yang mungkin untuk dikaji pada masa akan datang. Dan sama ada nisan itu keramat ataupun tidak tadi, ia terpulang kepada kita, cara kita berfikir, benar atau tidak, itu terpulanglah kepada kita. Saya cuma mengupas dapatan-dapatan yang saya kongsikan pada hari ini. Satu lagi berkenaan dengan kisah ia nibong tadi menjadi batu, bukan saja berlaku di Muara Tebas sebenarnya. Jika kita kaji dalam internet sekarang sudah lebar, kita boleh mengkaji di mana-mana, lihat di mana, membaca di mana-mana, luas sekarang, bahawa nibong, kayu nibong, hati nibong akan mengalami proses perebutan fosil, orang sebut dalam bahasa sainsnya, sejarah fosil, perebutan yang mengambil masa beribu tahun, malah berjuta tahun. Lama-lama kelamaan dia akan menjadi keras dan akhirnya menjadi batu. Ini kita dapat bayangkan. Saya memikir secara sainsnya, mungkin waktu itu nisan kayu yang hanyut tadi adalah hati nibong, kemudian dipacak di situ, dan betapa lamanya kubur itu di situ dan akhirnya keras menjadi batu. Inilah yang kita pikirkan, bahwa kubur itu memang sudah wujud lamanya di situ. Jadi bagi penggemar yang penggemar cincin umpamanya, penggemar batu azimat yang percaya kepada benda-benda ini, dan kadang mereka mengambil itu untuk dibuat cincin, sebab hati nibong cantik menjadi batu. Tak tahulah, mungkin kepercayaan masing-masing. Cuma apa yang saya nak tekankan, apa yang saya ingin ceritakan adalah dapatan saya hasil daripada kajian. Saya bertanya dengan ramai orang, saya membaca sedikit, dan saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ia berguna suatu masa kelak, tidak banyak, mungkin sedikit sebagai rujukan. Itulah harapan kita. Moga juga ada pengkaji sejarah, pengkaji warisan, supaya ia dapat dipelihara, dikekalkan untuk generasi akan datang, mewujudkan bahawa memang kawasan ini ada kedatangan awal, kewujudan Kampung Muara Tebas sudah wujud di sini beratus-ratus tahun dahulu sebelum adanya zaman pemerintahan Brooke. Sama ada nak mengatakan kubur ini satu yang keramat, terpulanglah kepada pemikiran masing-masing. Segala kelemahan itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi Said Channel.